Kepada kita rahmat, keizinan, hidayah untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar di antara waktu isyak ini, di antara maghrib dan isyak ini. Moga-moga keberadaan kita di atas rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita rahmat dan berkat. Sebagaimana yang kita selalu sebut dalam tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyat, segala puji, at-tahiyyatul al-mubarakah, al-mubarakat segala keberkatan, as-salawat segala selawat doa, as-salawatut tayyibat segala kebaikan, at-tayyibatu lillah balik kepada Allah. Barang hak kita berkat-berkat ni semuanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak jenis berkat tuan-tuan. Umur yang berkat, harta yang berkat, anak yang berkat, isteri yang berkat, keluarga yang berkat, tempat yang berkat, masjid yang berkat, tok guru hak kita mengaji hak berkat. Jadi semua keberkatan ni balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni tuan-tuan, kita boleh rasa sama ada dalam hidup kita ni ada berkat ataupun tak ada berkat. Contoh kita ambil, apa maksud berkat? Berkat ni maksud dia ziyadatul khair, bertambah-tambah kebajikan. Dengan adanya berkat, kita boleh ukur, kita boleh tahu diri kita ni ada keberkat. Kerana apa? Kerana dengan berkat tadi mudah untuk kita buat benda baik. Contoh, ada orang usia dia 60, 70, 80 tahun, tapi Allah tak bagi dia tangga masjid pun tak kenal lagi, semayang pun tak lekat lagi. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang, kadang-kadang duduk tempat-tempat hak lara, tempat-tempat maksiat, masih lagi lazat buat perkara-perkara dosa. Ni menunjukkan usia dia yang panjang tidak memberikan keberkatan. Sebaliknya, orang yang usia dia ada berkat, walaupun pendek usia dia, tapi setiap daripada masa usia dia tu boleh diisi dengan benda-benda baik, menyebabkan dia boleh buat baik. Contohnya Imam Nawawi rahimahullah, hidup tak lama, 40 tahun lebih, tapi kerana usia dia tu berkat, walaupun hidup dia pendek, tapi banyak dia mengarang buku, banyak dia ilmu-ilmu yang dia zahirkan boleh diguna sampai ke hari ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak tarik berkat supaya usia kita berkat? Harta yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita ni berkat. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala beri harta dia banyak, jadi dengan harta yang banyak tu tidak menjadikan dia tu semakin dekat kepada Allah. Dengan harta yang banyak tu tidak jadi menjadikan dia tu semakin beruntung dalam negeri akhirat. Tu orang panggil hidup dia ataupun harta dia tu tak ada berkat. Ada orang harta dia sikit, tapi walaupun sikit dia banyak gunakan harta dia tu untuk kebaikan, untuk agama Allah, untuk jihad fi sabilillah dan sebagainya. Maka harta dia tu ada keberkatan. Maka nak tarik keberkatan itu tuan-tuan, inilah tujuannya kita melazimi diri dengan masjid. Mari masjid, dengar kuliah, istiqamah dengan majlis ilmu. Tapi tak ramai, sayangnya tak ramai di kalangan kita yang rasa benda tu. Tak, sayangnya di kalangan kita tak rasa bahawasanya dengan mendekati majlis ilmu, duduk dalam payungan malaikat ini mengundang keberkatan, menarik keberkatan dalam kehidupan. Inilah tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu inilah sebenarnya menarik keberkatan. Kerana apa? Kerana di sinilah adanya malaikat
yang mendoakan kepada kita keampunan. Kerana di sinilah adanya sejenis makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada dosa. Dialah lah ni hak duduk minta ampun pada kita. Wahai Allah, ampunkan si fulan. Dia tebarkan sayap dia sewaktu kita duduk dalam majlis ilmu. Kerana berkat doa malaikat ni memudahkan untuk kita nak buat benda baik. Kita rasa hati kita tertaut dengan masjid. Kerana ada berkat lah tu. Hati kita masuk waktu semaya, tak ada benda kita fikir, kita cari masjid dan tempatnya, kita semaya dulu. Kenapa? Masa kita ada berkat tu panggil. Jadi di sinilah pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan kita duduk dalam majlis ilmu ni benda yang sama. Mari Ustaz A dia royak benda yang sama, mari Ustaz B dia cakap benda yang sama. Jadi benda hak baik ni kadang-kadang untuk nak boleh lekat dalam nak jadikan satu amalan kepada kita, dia kena ulang-ulang. Sebagaimana kita faham, kita mengaji dulu nak jadi pandai, kita ulang kaji, ulang, lama-lama dia lekat. Siapa kita nak apa dia? Nak hafal Al-Quran, ulang, proses pengulangan. Bukan sekali kita baca tu boleh lekat, tak boleh. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita ni kita pilih, siapa dia ngalah ni? Dia ni Ustaz A, Ustaz B. Ni benda-benda yang negatif, yang tidak menjinukkan diri kita ni dengan agama, yang tidak menjinukkan diri kita ni dengan keberkatan.